Bismillahirrahmanirrahim. Pada umumnya perkataan ahlul kitab ini kita ketahui kerana disebut di dalam Al-Quran. Ahlul kitab ataupun alladzina utul kitab, orang-orang yang telah diberikan kitab. Kitab yang dimaksudkan ini ialah kitab sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Taurat dan Injil. Yang mereka itu Yahudi dan Nasara. Dan kita baca, tuan-tuan tak baca, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah sebut orang munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah sebut orang kafir ni ada dua, iaitu ahlul kitab dan musyrikin. Quran banyak, ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, Nabi kata, mari. Allah suruh Nabi beritahu, mari dia kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu, ahlul kitab. Jadi siapa yang menamakan mereka ahlul kitab? Allah menamakan mereka ahlul kitab. Jadi ahlul kitab ni apa? Mereka beriman kepada Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab langit yang diturunkan sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka masuk Islam, dah tak nama ahlul kitab dah lah. Dia akan jadi Muslim dah lah. Mereka ahlul kitab ni, mereka ada ilmu tentang kitab yang lepas. Itu dulu. Adakah kitab mereka itu sentiasa betul? Tak. Kenapa? Bukan kitab itu memang betul. Yang tak betul sebab apa? Mereka menyeleweng. Allah kata, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga yang murah. Maksudnya orang ahli kitab ni, mereka juga menyeleweng. Tapi Allah masih lagi menamakan mereka ahlul kitab. Allah namakan mereka ahlul kitab. Dan Allah jadikan, kerana apa? Kerana mereka ini, walau macam mana mereka pun, ada yang lurus, ada yang menyeleweng, ada mereka yang benar-benar ikhlas, seperti Waraqah bin Naufal, yang mana kalau sesiapa baca dalam sejarah, apabila Nabi SAW dapat wahyu yang pertama, Iqra, Nabi pergi kepada bapa saudara Khadijah, kepada sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal, dan bertanya kepada dia yang bagi tahu bahawa dia memberitahu Nabi adalah Rasul yang dilantik oleh Allah. Dia ahlul kitab. Dia study kitab. Dia tahu. Mereka ini Allah jadikan hukum khusus kepada mereka. Apa hukum khusus mereka ni? Yang tak sama dengan musyrikin yang lain, kafir yang lain, iaitu boleh makan sembelihan mereka, boleh kahwin dengan wanita mereka. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Itu di dalam surah Al-Maidah. Pada hari ini dia halalkan benda-benda yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan ahlul kitab halal bagi kamu. Wa ta'amukum halal lahum. Makanan kamu halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita yang bersih dari kalangan mukminat, orang beriman, wanita-wanita beriman, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab,
Dan wanita-wanita yang elok, bukan lacur, di kalangan ahlul yang diberikan kitab, alladzina utul kitab min qablikum, yang mendapat kitab sebelum daripada kamu. Muhsinina ghaira musafihin, yakni kamu kahwin dengan mereka, bukan kamu berzina dengan mereka. Wala muttakhidhi akhdan, bukan kamu jadikan mereka wanita simpanan. Ayat ini telah menyebabkan ahlul kitab ada peruntukan khas dalam amalan dengan berurusan dengan mereka. Hatta para ulama dalam politik dalam berbagai-bagai kerajaan Islam juga ada urusan bagaimana berurusan dengan ahlul kitab dan berurusan dengan musyrikin yang lain. Sebab mereka ni ada sebahagian perkara-perkara yang common ground, ada benda yang mereka sama dengan kita. Kalau kita sebut Nabi Ibrahim, mereka faham. Kita sebut Nabi Musa, mereka faham. Sebab itu bila kita tengok debat dulu, Didat, Zakir Naik, bila berdebat dengan Kristian, bila debat dengan mereka, mudah kerana ada ground yang sama yang mereka faham. Tak ada kalau kita berdebat dengan Hindu, Buddha, cerita Nabi Musa, dia tak tahu apa, dia tak iktiraf pun. Cerita Nabi Ibrahim, dia tak iktiraf. Tapi kalau cakap dengan Kristian, Abraham, Moses, kalau kita cakap dengan Yahudi tentang Musa, tentang Nabi Ibrahim, dia faham, dia iktiraf Nabi itu. Dia pun nama Abraham, nama Musa. Sebab tu antara tokoh besar ilmuwan Yahudi pada zaman kegemilangan Baghdad dahulu, Musa bin Maimun, Yahudi, yang orang samakan dengan kebijaksanaan Al-Imam Al-Ghazali di dalam falsafah. Yahudi. Tuan-tuan kalau duduk di sebahagian ustaz pengimam kita duduk di Jordan, dia tahu orang Jordan yang ramai Kristian. Allah Aliyul Qadir. Ustaz Tajul pun belajar Jordan. Allah Aliyul Qadir. Nama mereka Daud, nama mereka Musa, nama mereka Isa. Cakap Arab lebih pada kita lagi. Dan Bible mereka dalam bahasa Arab. Banyak perkara yang mereka sama, maka ada menyebabkan ada hukum yang sama. Cumanya ulama-ulama tadi soalan tu apa? Bang, hukum adakah terpakai hukum sana dengan sini law ni? Oh, okey. Adakah terpakai hukum sana dengan hukum sini? Zaman dulu dengan sekarang. Ulama-ulama khilaf pendapat. Adakah Yahudi di segi menyeleweng di sudut Kristian yang kata Allah satu daripada yang tiga? Ini bila? Bukan baru-baru ni, sejak zaman Nabi Muhammad lagi. Kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Telah kufur orang yang menyatakan Allah tiga daripada yang tiga. Ini daripada dulu. Tapi Quran masih menamakan mereka ahlu kitab. Jadi timbul soalan, apabila ayat yang saya baca tadi dalam surah Maidah itu yang membenarkan sembelihan mereka dan membenarkan kahwin dengan wanita mereka, adakah merangkumi ahlul kitab zaman kita juga ataupun zaman Nabi saja? Okey. Majority mazhab, khususnya dalam mazhab Hanafi, mazhab Malik dan dalam mazhab Hambali, kaul dalam mazhab Hambali yang kuat, menyatakan ia merangkumi Yahudi, Kristian pada zaman Nabi dan juga pada zaman sekarang, selepas zaman Nabi. Kerana yang diukur kepercayaan dia, apa yang dia percaya. Kalau dia percaya macam mana ahli kitab tu percaya, dia masuk. So sembelihan Yahudi tu boleh kita makan, Kristian kita boleh makan jika dia
di atas cara Yahudi dan Kristian ataupun Nasara lah. Kristian ni dalam terjemahan biasa Nasara tu. Boleh. Ini majoriti mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak. Dia kata Yahudi dan Kristian yang ahlul kitab yang dimaksudkan itu, hendaklah mereka tu ahlul kitab sebelum Nabi dibangkitkan sebagai Rasul. Selepas Nabi diutus sebagai Rasul, yang jadi Yahudi dengan Kristian selepas itu tak kira. Dengan itu mazhab dia mensyaratkan juga, itu disebut dengan nas al-Imam Syafi'i dalam Al-Um. Dan rentetan itu juga dia mensyaratkan, artinya ahli kitab tu yang nak dapat hukum tu kena mak bapak dia kena Yahudi dan ataupun Kristian. Ini juga kaul di dalam mazhab Hanbali. Majoriti kata tak, ia tidak berkaitan dengan itu. Ia berkaitan kerana dia kata susahlah. Hatta pada zaman Nabi, macam mana kita nak ukur dia? Awak lahir bila? Takkan agama nak suruh tanya macam tu. Nak ukur orang ni, ukur kepercayaan dia. Ini bukan soal tahrir lahir. Ini soal kepercayaan, kata mazhab yang lain. Maka sebab itu tuan-tuan akan tengok, tak pelik, sebahagian negara Arab tuan-tuan tengok, ada yang suami dia Muslim, isteri dia Kristian. Cumanya mazhab yang membenarkan, hatta mazhab Syafi'i benarkan kalau asal, yakni yang sebelum mazhab Nabi, mereka melihatnya sebagai makruh. Ada mazhab yang mengharamkan. Mereka mengharamkan di atas alasan, dia kata Sayyidina Umar, dia beriwayat Sayyidina Umar yang menghalang Huzaifah berkahwin dengan wanita Kristian. Huzaifah Ibnul Yaman dan sahabat yang lain. Tapi majoriti kata boleh, tapi makruh. Yang boleh bukan yang lelaki Kristian kahwin dengan perempuan Islam, tak. Perempuan Kristian atau Yahudi kahwin dengan lelaki Muslim. Kerana dalam keluarga Islam tu lelaki dominan. Dengan itu mudah-mudahan lelaki itu akan dapat mempengaruhi dan membentuk keluarga dia. Bila lelaki itu didik, dia dah tahu Isa, Musa, dia dah tahu tentang Allah, dia tahu tentang kitab, cuma dia nak terima Nabi Muhammad saja. Mudah-mudahan dia dekat dengan agama, dia akan terima Islam. Tapi kalau lelaki itu pun duk gelong-gelok, lepas kahwin bukan dia yang bimbing isteri dia yang bagi pening dia. Kalau zaman dulu kata makruh, tak mustahil untuk fuqaha melihat boleh jatuh haram jika kahwin dia yang jadi sesat pula. Dulu kahwin tu menyebabkan apa? Lelaki tu dapat kontrol, membetulkan anak-anak dia. Ini kalau suami hak jenis penakut, pantang dengar suara isteri pun dah dengar takut dah, macam mana dia nak membetulkan keluarga dia kalau dia kahwin dengan wanita yang berbeza agama? Jumhur, majoriti ulama memakruhkan pada zaman ini. Dia boleh, tapi pada majoriti ulama, tapi macam tu, mesti bukan wanita penzina, mesti tidak membawa kepada kekufuran orang yang kahwin tu, dan bukan wanita bukan wanita harbiyah, bukan ahlul kitab yang anti Islam, pergi kahwin dengan Yahudi hak jenis tentera Israel, tak boleh. Itu kafir harbiyah. Ni kalau ada wanita Yahudi yang tak musuh Islam, kenal tentang agama cuma tak masuk Islam, dia berkahwin. Ini berlakulah terutama orang Islam yang duduk dalam negara-negara majoriti Kristian dan Yahudi. Cumanya saya nak sebut, ada dua pendapat tadi saya sebut, ingat kan?
Satu kata boleh, mazhab Syafi'i kata tak, kerana dah lain, majoriti kata boleh, tapi dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Dengan syarat yang kita telah sebutkan tadi. Kalau perkahwinan itu tidak merosakkan agama lelaki itu, dia boleh kahwin. Mungkin dia akan bimbing isteri berkenaan. Dan kalau tuan-tuan duduk di negeri mereka, saya sendiri pernah duduk UK, sembelihan kadang tak ada, kita makan kosher yang Yahudi punya. Yahudi lebih teliti dalam sembelihan dia. Cumanya orang putih ada hari ni, kita sebut orang putih lah, kebanyakan ni dia bukan lagi Kristian. Mereka ramai yang atheist. Mereka tak percaya Tuhan pun. Mereka agnostik. Mereka tak sure tentang Tuhan. Tak pasti. Mereka, they don't believe in any organized religion. Mereka tak percaya kepada mana-mana agama yang tersusun. Tuhan ada, tapi mereka tak percaya. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila berlaku perang Gaza tu, dia kata kalau Tuhan wujud, kalau Tuhan wujud, padahal tengok dia pakai salib. Artinya dia orang semua tak berapa percaya Tuhan. Salib itu walaupun dia sambut Christmas, itu hanya culture, bukan agama, bukan lagi kepercayaan. Kalau dia kepercayaan, dia jatuh pada hukum yang saya sebut tadi. Dalam fatwa Perleh yang sebelum zaman saya lagi, dia fatwa boleh kahwin dengan wanita ahlul kitab, tapi dengan syarat-syarat yang kita sebut. Kerana ada satu orang lelaki masa tu tanya pada zaman Dr. Juanda nak kahwin dengan wanita ahli Kristian, dan fatwa telah keluar, tiba-tiba wanita itu telah masuk Islam sebelum kahwin. Jadi fatwa itu tak berfungsi lah. Tapi dia telah masuk Islam kerana mereka lebih dekat. Orang Kristian ni, sebab tu tuan-tuan tengok dia buat tour di masjid, kebanyakan yang masuk Islam orang Kristian. Dia Jesus dia pernah dengar, Moses dia pernah dengar. Cuma dia nak dengar tentang Muhammad ni, the last messenger of God, the last prophet, Nabi yang akhir, yang tu je. Sebab itu hikmah bila Allah syariatkan perkahwinan tu. Tapi kalau hikmah itu tak berlaku, kahwin menyebabkan jadi penin lagi, bukan jadi bawa pada Islam, maka itu yang Sayyidina Umar tak benarkan. Sayyidina Umar kata, aku bimbang kamu kahwin dengan mereka, kamu tinggalkan wanita-wanita mukminat. Bukan aku mengharamkannya, kata Umar. Wallah.